KPM. Geng 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 geng. Bapakku belikan kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Pom 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 pom, kereta kecilku berbunyi. Marilah adik, mari naik, boleh ku bawa jumpa. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Waduh, sakitnya badan residen lah pula tadi. Macam mana ni? Dan hari ini bersama-sama dengan Mira. Mira dah kena panggil dah ni dengan pegawai keselamatan kita, Cikgu Alfian bin Mansur. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Ya, Cikgu, sakitlah badan-badan residen tadi. Yang saya datang ni. Agak-agak kan, apa Cikgu Alfian nak nasihatkan Mira ni, itulah tadi bawa kereta tak berhati-hati kan Cikgu. Dan di mana hari ini sebenarnya kita nak belajar subjek prasekolah dan topiknya ialah waspada budaya kita. Okey, tapi sebelum kita belajar dengan lebih mendalam Cikgu, saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey, saya buka sarung tangan saya dulu. Silakan. Okey. Dan saya, silakan Cikgu. Okey. Saya pun sanitasi tangan saya juga. Betul. Tapi kan Cikgu, mengikut SOP, kalau sebabkan kita berada kalau kita membawa kenderaan, kalau keseorangan, kita tidak perlu menggunakan pelitup muka. Betul. Sebab kita kena pakai kalau kita berada di kawasan yang sesak dan kita berada dalam kawasan yang orang kata ramai orang, kawasan berisiko, bahaya. Sebab sekarang kita kena hentikan penularan COVID-19. Betul tu Cikgu. Okey, Cikgu Alfian, tapi sebelum tu Cikgu, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu dulu. Cikgu dari sekolah mana Cikgu? Okey, saya datang dari Sekolah Kebangsaan Orang Asli Sayung Pinang Kulai, Johor. Okay, saya mengajar sebagai guru prasekolah di Prasekolah Az-Zahra. Okey, saya mengajar murid-murid dalam kalangan orang asli. Wow, bestnya dari Johor Cikgu datang ke sini untuk berkongsikan ilmu Cikgu. Baik, dan Cikgu, hari ini nama pun Cikgu waspada budaya kita. Dan saya tadi dah tak waspada lah tu, dah berlaku sedikit kemalangan lah, orang kata kemalangan kecil dan sebagainya, tak ada apa-apa. Dan hari ini apa yang Cikgu nak fokuskan dalam kelas Mahir kita selama 1 jam mengenai dengan waspada budaya kita Cikgu? Okey, so apa yang akan kita belajar hari ini ialah yang pertama sekali adalah mengenal simbol awam yang terdapat di sekitaran kita, khususnya untuk murid-murid prasekolah. Kita ada satu modul iaitu modul pendidikan keselamatan jalan raya. Okey, modul ini menerangkan tentang bagaimana untuk menggunakan jalan raya dengan selamat. Okey, selain daripada itu juga kita juga nak ajar murid-murid tentang kedudukan, arah dan juga pergerakan. Okey, dan apa yang menarik, kita juga nak ajar murid-murid tentang cara melukis kenderaan dengan mudah. Ya, itu yang menarik itu Cikgu. Tapi kan,
tadi kalau nak tahu masa Kak Mira berlaku sedikit kemalangan tu, Cikgu Alfian lah yang membantu saya. Jadi cikgu sebagai seorang saksi, saya kemalangan di kawasan sekolah had laju 30 km. Di kawasan sekolah saya melihat kejadian Mira melanggar lampu isyarat. Lepas tu bawa laju. Bawa laju, tak fokus pada pemanduan. Semua objek dia langgar. Lah cikgu betul. Tapi jangan risau, hari ini saya akan mengajar Mira dan juga murid-murid yang ada di rumah cara-cara untuk melindungi diri dan menjadikan waspada budaya kita. Okey cikgu, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika sebab lepas ni ini yang Cikgu Alfian nak terangkan dengan lebih mendalam lagi apa maksud bagi setiap simbol yang ada dekat atas jalan raya. Jadi kalau nak tahu, kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Cikgu, waspada budaya kita. Tahukah murid-murid? 3 warna pada lampu isyarat menunjukkan maksud tersendiri, iaitu merah berhenti, kuning bersedia untuk berhenti, hijau meneruskan perjalanan sekiranya tiada halangan. KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Alfian, di mana kita nak belajar tentang amalan keselamatan, terutama sekali apabila berada di atas jalan raya ataupun lalu lintas. Tapi sebelum itu tak terlewat lagi kiranya Mira ingin mewakili kru produksi Mahir dan juga khususnya rakyat Malaysia ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada beregu lelaki badminton negara kita yang berjaya membawa pingat yang pertama untuk negara di Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020. Cikgu Alfian. Cikgu Alfian. Ai, banyaknya kes. Cikgu. Ya Allah, ya. Mira. Cikgu baca apa tu, cikgu? Ya Allah, Mira, saya baca macam-macam kes kemalangan ni. Kes kemalangan? Kemalangan motor, kemalangan kereta. Ini yang berlaku dekat negara kita ke, cikgu? Di negara kita ni, tengok kanak-kanak dilanggar, kanak-kanak berbasikal dilanggar. Ya Allah, Akbar. Cikgu, kenapa berlaku kes-kes macam ni, cikgu? Dekat negara kita banyaknya kemalangan. Betul. Antara puncanya adalah tadi seperti yang Mira lakukan tu kan. Alamak. Itu antara kecuaian di jalan raya. Tapi sebagai penunggang ataupun pengguna jalan raya, kita ada tips bagaimana untuk memandu dengan baik ataupun kita panggil sebagai pemandu berhemah. Okey, jom kita lihat slide. Ada paparan kenaan dengan kelengkapan yang kita boleh gunakan untuk memastikan keselamatan kita di jalan raya. Baik. Okey, kita lihat slide yang pertama. Okey, jaket pemantul cahaya. Jaket pemantul cahaya macam yang saya pakai ni, Mira. Oh, yang warna kuning ni. Yang warna kuning ni. Ada satu lagi warna jingga. Ini pun sama. Fungsi dia adalah untuk memantulkan cahaya dan memastikan pengguna lain nampak kita. Maksudnya, cikgu, kalau waktu malam, kalau kita pakai, kalau ada lampu kereta suluh dekat kita, bercahayalah. Ya. Garisan ini akan memantulkan cahaya. Okay, nampak macam ni. Yang ini akan memantulkan cahaya. Jadi pengguna lain akan nampak kita dalam sekiranya kita berada dalam keadaan yang gelap. Dan jaket keselamatan ni kalau nampak warnanya terang kan. Itu antara ciri yang diperkenalkan mengenai baju ni. Maksudnya dalam keadaan cahaya terang pun kita boleh nampak, dalam cahaya gelap pun kita boleh nampak. Wah, okey. Okey, yang ini untuk pengguna basikal, penunggang berbasikal ataupun penunggang motosikal. Okey, seterusnya yang kedua, topi keledar keselamatan. Seperti ini. Okey, ataupun dipanggil sebagai helmet ke, cikgu? Helmet. So, ada nampak kat sini ada pelindung muka. Yang ini untuk memastikan sebab kalau kita tengah naik motor kan ada serangga kecil. Betul. Ataupun kadang-kadang ada batu yang melanggar muka, dia boleh mengelakkan kecederaan ataupun gangguan. Kalau hujan pun sama ke, cikgu? Kalau hujan pun dia boleh melindungi kita. Alright, okey. Dan ada ciri keselamatan.
Wah, ada tali lah dekat sini, cikgu. Okey, yang ini untuk memastikan apabila berlaku hentakan, kepala kita masih lagi dalam keadaan selamat. Kita tak terhentak kepada batu ataupun objek keras yang boleh mendatangkan kecederaan. Okey, dia mesti ada ciri ini. Tali. Okey. Cikgu, dan untuk helmet ni kan cikgu, kita kena pakai berkesesuaian dengan saiz kepala kita. Betul. Kan? Kalau yang ni untuk saiz dewasa. Untuk kanak-kanak pun ada. Dan pastikan semasa memilih topi keledar ni, pastikan ciri keselamatan. Okey, jangan beli nampak cantik je terus beli. Okey, dia ada cap, orang kata cap sirim. Cap sirim, betul. Kat sini. Ada, kena ada. Betul. Cap. Okey, kemudian ni untuk motosikal. Ini untuk penunggang basikal. Penunggang basikal pun ada topi keledar khusus untuk penunggang basikal. Okey. Dan cikgu, saya tanya, maaf saya nak tanya, kenapa untuk yang penunggang basikal sedikit berbeza pula dengan motosikal? Tak ada pula penghalang di hadapan, cikgu? Okey. Satu ciri dia lebih ringan berbanding dengan motor. Sebab apa? Basikal pun keadaan fizikal dia lebih ringan. Betul. So kalau kita pakai yang saiz berat, kepala kita kita nak mengawal kepala lebih susah daripada kita nak mengawal basikal. Jadi ciri yang pertama ni ringan dan sesuai dengan kenderaan yang kita gunakan. Bawakanlah. Dan nak adjust tali dia macam mana, cikgu? Ini pun sama. Okey. Kat sini ada adjustable juga, clip. Okey, kemudian kita boleh adjustkan pada bahagian tepi. Mungkin cikgu boleh pegang lama sikit untuk kamera tengok. Macam tu adjust dekat tepi. So sama juga yang ni untuk dewasa. Untuk kanak-kanak pun ada. Jangan anggap berbasikal iaitu aktiviti kanak-kanak ni kita boleh ambil mudah. Sebab banyak kes kemalangan yang melibatkan kanak-kanak berbasikal. Nak berbasikal kena cari tempat yang sesuai. Tak boleh main tepi-tepi jalan. Kemudian kena pakai kelengkapan yang sempurna. Contohnya topi keledar basikal ni. Kemudian pakailah hand glove. Untuk siku pun ada kan, cikgu? Lepas tu untuk lutut. Tu kenapa? Sebab kalau kita terjatuh, kita dilindungi. Bahagian-bahagian badan kita yang selalu tercedera ni dilindungi. Betul. Dan yang lebih penting sekali, cikgu, jangan modify ataupun ubah keadaan basikal tu juga. Kan pernah berlaku kejadian apa? Basikal ajar. Betul. Memang sangat berbahaya. Betul. Okey. Seterusnya, satu lagi. Yang ini adalah untuk kereta. Tali pinggang keselamatan. Okey, yang ini pemandu dan juga penumpang mesti kena pakai. Okey, kalau kita masuk kereta, kena tarik dan klipkan. Kena pakailah. Kalau untuk penumpang di bahagian belakang, kena pakai juga ke, cikgu? Macam saya tak sukalah. Cikgu rasa macam susah nak bergerak. Pakai untuk keselamatan. Bukan pakai semasa jumpa polis. Selalu kita pakai bila nampak polis baru tarik. Sebenarnya kita nak jaga keselamatan kita dan juga orang yang tersayang. Kan bukan saja jumpa polis ataupun bukan saja kalau kereta bunyi pip 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 kena pakai baru pakai, tak ya, kena pakai. Okey. Alright Mira, seterusnya kita nak belajar tentang logo-logo ataupun simbol yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Okey. Seperti mana yang berada di hadapan Mira adalah tanda ataupun isyarat yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Betul. Okey, di sini, cikgu. Okey. Alright, apa yang Mira perlu lakukan? Okay, jom kita lihat slide yang pertama. Kita nak kenali papan tanda. Okey. Yang pertama, kita ada wow. Tara, lampu isyarat. Okey, mana satu papan tanda lampu isyarat? Lampu isyarat. Kalau lampu isyarat, cikgu, dia yang ada 3 warna macam ni kan, cikgu? Betul. Okey, cuba Mira sebutkan warna yang pertama. Warna pertama ada warna merah. Yang kedua kita ada warna kuning. Dan yang ketiga kita ada warna hijau lah, cikgu. Pandai. Okey, maksudnya Mira bila dah jumpa lampu isyarat ni, dah tahu apa itu lampu isyarat. Okey, apa maksud warna merah? Warna merah maksud dia kita kena berhenti. Betul. Warna kuning? Warna kuning bersedia untuk laju. Inilah punca berlaku kemalangan tadi yang ni. Yang tadi tu sebab saya laju, cikgu. Okey, kalau kuning maksudnya bersedia untuk berhenti.
Okey. Tapi apa yang Mira buat tadi, bersedia untuk laju tu memang kebanyakan rakyat Malaysia buat macam tu. Itu antara sikap yang kita perlu ubah. Okey. Dan yang terakhir. Yang terakhir warna hijau, Warna cikgu. hijau. Warna hijau ialah untuk kita jalan ataupun go. Green kan? Okey, sekiranya tiada halangan di hadapan. Maksudnya apa? Walaupun lampu isyarat bertukar warna hijau, tetapi tiba-tiba ada seorang pelintas jalan kaki melintas di jalan tersebut, kita tak boleh terus jalan. Bagi laluan dahulu. Ataupun masa lampu dah hijau tu tiba-tiba ada kambing lalu. Kena bagi laluan dulu. Okey, jangan terus jalan, nanti akan menyebabkan kemalangan. Kena tengok jugalah apa yang di depan kita. Kalau tak ada halangan, baru boleh jalan. Okey, cikgu. Okey. Faham. Jom kita lihat yang kedua, kawasan berbonggol. Okey, apa yang Mira faham tentang kawasan berbonggol ni? Kawasan berbonggol, dia yang kalau dekat atas jalan tu cikgu, dia yang macam ada bonggol sikit. Ya, betul. Agak-agak apa tujuan disediakan kawasan berbonggol tu, Mira? Mira rasa kan cikgu, kawasan itu disediakan supaya kita bawa kenderaan kita secara perlahan. Betul. Apa akan jadi kalau kita laju dekat atas kawasan berbonggol tu? Wah, bahaya tu cikgu. Betul. Boleh menyebabkan kemalangan. Okey, selalunya kawasan berbonggol ni diletakkan di kawasan yang agak padat. Contohnya kawasan taman perumahan, okey, di mana jalan tersebut mungkin berada di tengah-tengah antara kawasan rumah. Okey, jadi bonggol itu diletakkan di situ supaya pengguna jalan raya tidak memandu ataupun menunggang kenderaan secara laju. Okey. Dan bukan saja di kawasan perumahan kan cikgu ada bonggol? Kawasan taman permainan pun selalunya ada. Selalunya pihak pemaju ataupun pihak berkuasa tempatan dia akan memastikan atau kesan kawasan mana yang berisiko berlaku kemalangan. Jadi mereka akan pasangkan bonggol untuk keselamatan pengguna jalan raya. Ya, dan saya selalu perhatikan cikgu di kawasan utama pintu masuk pagar sekolah. Betul. Ada juga bonggol kan cikgu? Sebabnya tak boleh laju kawasan tu. Kawasan-kawasan yang berisiko memang perlu letak bonggol. Baik. Okey. Okey, seterusnya had laju kawasan sekolah. Ni tadi yang Mira langgar ni. Alamak, saya terbawa laju lah dekat sini cikgu. Okey, kalau kita jumpa papan tanda seperti ini, sekolah had laju 30 km sejam. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak boleh bawa kenderaan kita lebih daripada 30 km per jam, cikgu. Betul. Maksudnya kalau kita lihat meter pada papan pemuka kereta ataupun motor tu, jarum tu ataupun meter tu 30, tak boleh lebih daripada tu. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Okey. Kalau saya tolong bawa ke depan sikit cikgu boleh? Saya tunjukkan. Boleh kongsikan macam kepada ni rupanya. Penonton kita. Inilah papan tanda yang dilanggar oleh Mira tadi. Saya terbawa lebih laju sikit. Laju sikit. Okey. Bila nampak perkataan tersebut, kena berhati-hati dan pastikan hal laju berada pada kawasan pada kawalan yang betul. Okey, kalau 30 maksudnya tak boleh lebih daripada 30. Okey Mira, cikgu nak tanya. Apa cikgu? Kalau macam sekarang ni, sekolah tak ada, murid-murid tak pergi sekolah kan? Betul. Tapi papan tanda ni masih ada. Jadi apabila Mira lalu kawasan tersebut, dalam keadaan murid tak ada, agak-agak perlu patuh 30 ni ataupun tak? Tadi masa saya lalu kan cikgu, saya bawa kereta kecil warna merah saya tu, saya tengok tak ada murid, jadi saya bawa laju cikgu, saya tak ikut papan tanda. Kira salah ke cikgu? Salah. Sebab apa? Kita perlu patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan. Tapi takkan, cuba kita fikir, takkanlah pihak berkuasa nak cabut papan tanda tu bila masa PKP ni kan. So sebab kawasan tersebut telah pun diwartakan sebagai kawasan had laju 30. Jadi kita kena ikut. Tak kisahlah malam ke, masa tak ada orang melintas ke, masa PKP ke, peraturan tetap perlu dipatuhi. Ya, macam tu adik-adik. Nanti kalau anda kata dah boleh keluar, kalau ibu atau bapa bawa kenderaan, kalau ada yang terlaju sikit, kena pesan. Tak boleh macam ni. Betul. Kan? Okey, baik. Okey, seterusnya. Kawasan kanak-kanak melintas. Okey, rasa-rasanya kalau signboard kanak-kanak melintas ni selalunya ada di mana, Mira? Kanak-kanak melintas, cikgu kan? Mira rasa selalu ada dekat depan pagar sekolah, cikgu. Betul. Sebab sekolah adalah tumpuan bagi kanak-kanak. Kebanyakan semua kanak-kanak bersekolah akan pergi ke sekolah yang sebab tu kita letakkan papan tanda kanak-kanak
melintas. Okey, tapi tak ada kan kat sini? Mana Kat mana? Tak apa. Nanti cikgu bawa Mira pergi lihat kat mana kita akan jumpa kawasan papan tanda tersebut. Okey. Nak sekarang ke nanti cikgu? Saya dah sampai nak cari ni. Satu lagi. Satu kita lagi lihat. nanti. Perhentian bas. Ni susah soalan ni Mira. Agak-agaknya perhentian bas ni kita nak jumpa tanda isyarat ni dekat mana? Alamak, perhentian bas ni ada banyak lah cikgu. Mungkin ada dekat kawasan perumahan. Okey. Ada dekat kawasan tempat bas. Okey. Tepi jalan. Lagi cikgu? Ada, saya nak tanya. Kalau jumpa simbol seperti ini, perhentian bas ni, adakah Mira akan jumpa di stesen kereta api, tepi pantai, pusat pelupusan sampah, ataupun perhentian bas? Alamak, yang satu kalau Mira kata dekat tempat perhentian bas sudah semestinya ada kan cikgu? Betul. Kalau dekat tempat kereta api tu rasanya macam ada juga penumpang kadang-kadang keluar. Dekat pintu pagar dia pun naik bas, ada tak cikgu? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Dua tempat tu? Dua tempat tu. Ada lagi cikgu? Rasanya pusat pelupusan sampah tu ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, satu lagi kalau tepi pantai? Tepi pantai, adik-adik, tepi pantai ada tak perhentian bas? Rasa-rasanya macam tak ada cikgu. Okey, sebenarnya isyarat ini ataupun papan tanda ini akan diletakkan di kawasan di mana adanya satu bangunan yang digunakan untuk penumpang bas menaiki kenderaan tersebut. Jadi bila ada simbol ataupun papan tanda ini, bas akan berhenti di kawasan tersebut je. Bas tak boleh berhenti suka-suka hati. Macam kita, mungkin dulu kita tak ada tempat yang khusus untuk menunggu bas kan. Betul. Kita akan tengok kat mana-mana tempat yang sesuai, kita akan tahan bas. Tapi tak boleh sebab bas ada tempat yang selamat untuk dia berhenti. Ya. Dan untuk kawasan ataupun untuk signboard perhentian bas ni kan cikgu, dia akan letak di kawasan tempat kita menunggu bas ataupun dia akan letak jauh sedikit supaya pemandu boleh melihat cikgu? Ya. Selalunya pihak berkuasa tempatan dia akan tetapkan satu kawasan yang strategik di mana kawasan tersebut tidak terlalu dekat dengan jalan dan kawasan tersebut sesuai untuk pengguna ataupun penumpang bas menunggu bas. Wah, okey. Jadi kalau kita tengok gambar bas ni, maksudnya itu tempat kita untuk menunggu bas. Betul. Okey, cikgu, tadi kan cikgu minta saya cari tanda untuk kanak-kanak melintas. Okey. Alright, kalau Mira dah bersedia, kita nak buat satu game. Boleh. Okey, di tepi ataupun di sekeliling Mira ada pelbagai papan tanda. Betul. Tapi papan tanda ni tidak berada di kawasan yang betul. Okey, saya nak minta Mira untuk letakkan papan tanda ini di tempat yang betul. Boleh cikgu? Okey? Jadi saya dah boleh masuk ke cikgu? Okey, kita mulakan dari sekarang. Mula dari sekarang? Alamak. Okey, papan tanda yang pertama. Sekolah cikgu? Sekolah had laju 30 km sejam. Okey. Saya pergi ke Mira sini boleh cikgu. putar, cari Saya kat pergi. mana tempat yang sesuai. Okey. Dekat balai polis ke? Dekat hospital sini ke? ada banyak ni. Sekolah ke? Di sini cikgu, di depan Ya, sekolah. Mestilah berada dekat dengan sekolah. Okey. Okey? Betul satu. Betul. Yang kedua cikgu. Okey, seterusnya papan tanda kedua. Papan tanda kedua, saya ambil ni boleh cikgu? Boleh? Okey, gambar bas. Gambar Agak-agak bas. dekat mana? Perhentian Dekat, bas. balai polis ke? Perhentian bas ke? Sekolah ke? Saya hospital ke? Tak di pondok menunggu bas cikgu. Betul. Yeay, di sini. Okey. Seterusnya. Baik, yang seterusnya saya ada agak-agak adik-adik apa ni? Ada dua orang kanak-kanak. Jadi maksudnya ini ialah kawasan Kanak-kanak melintas. Agak-agak kat mana tu tumpuan kanak-kanak? Balai polis ke? Hospital ke? Di sekolah juga cikgu. Di sekolah, betul. Betul, lagi satu betul. Okey. Wah. Satu betul. Okey, kita ada lagi cikgu. Seterusnya. Waspada budaya kita. Waspada ini budaya kita punya tajuk kita. punya topik kita hari ni. Di sini. Okey, satu lagi. Satu lagi ialah lampu isyarat Lampu cikgu. isyarat. Okey, di mana agaknya? Lampu isyarat, saya nak letak kat sini je lah cikgu.
Saya nak letak dekat sinilah, depan hospital. Boleh tak cikgu? Depan hospital. Tapi Mira kena pastikan dekat kawasan yang kita letakkan papan tanda itu ada lampu isyarat. Maksudnya? Kalau tak nanti pemandu cari-cari, papan tanda ada tapi lampu isyaratnya tak ada. Jadi kena letakkan dekat dengan lampu isyarat. Jadi agak-agak dekat mana kawasan yang ada lampu isyarat? Di sini, cikgu. Ya, betul. Okey, betul cikgu. Okey, betul. Okay. Tepuk tangan untuk Mira. Okey, saya rasa habis sahaja aktiviti ni, Mira boleh dapat lesen. Lulus. Okey, dah dapat lesen dah. Tapi kan cikgu, saya nak tanya. Tadi dekat Lita ni cikgu, Mira perasan ada jalan yang rata, ada jalan yang macam tinggi sikit. Okey. Kalau Mira perhatikan, dekat kawasan tersebut ada papan tanda bonggol. Sebab kalau kita lihat kat situ, dekat dengan taman permainan. Okey, jadi pemandu ataupun penunggang motosikal tak boleh laju di kawasan tersebut. Di kawasan yang berbonggol, cikgu Ya, betul. Oh, macam tu. Ni ada simbol dia. Macam ni simbol dia rupanya, cikgu. Ya, itu bukan simbol topi. Simbol. Itu simbol bonggol. Okey, dan cikgu, macam mana pula dengan kon-kon dekat atas jalan ni, cikgu? Okey, kalau kita nampak kon, itu menandakan ada sesuatu sedang berlaku. Contohnya, kalau kita nampak ada kemalangan, kita kena letakkan kon tersebut sebagai panduan kepada pengguna jalan raya yang lain bahawa ada sesuatu halangan di hadapan. Bukan saja-saja letak, cikgu. Bukan saja-saja. Contohnya, ada kawasan tanah yang jalan raya yang berlubang. Sementara nak menunggu pihak berkuasa baik pulih jalan tersebut, mereka akan letakkan kon. Ataupun ada petugas yang sedang membaiki jalan. Okey, ataupun ada kemalangan. Kalau ada kemalangan pun, mereka akan letakkan dahulu kon sebagai panduan ataupun amaran kepada pengguna yang lain. Wow, itu dia cukup jelas penjelasan cikgu-cikgu kita. Di mana macam adik nampak tadi, dekat jalan ada bonggol, kemudian ada kon juga kan cikgu. Betul. Dan juga inilah tanda-tanda yang kita dah belajar hari ini. Ingat ya, setiap tanda-tanda ini ada maksudnya yang tersendiri kan. Betul. Kita kena patuh kepada setiap lambang ataupun simbol ini. Okey cikgu, kita berhenti berehat seketika cikgu. Okay, sebab lepas ni kita ada aktiviti yang lain pula bersama-sama. Jadi kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ingat, waspada budaya kita. Tahukah murid-murid? Lampu isyarat mula diperkenalkan di England pada 10 Disember 1868 dengan menggunakan kuasa lampu gas. Lampu isyarat elektrik pertama pula digunakan pada tahun 1912 di Amerika Syarikat. KPM. Mana jalan ni Dia kata dekat dengan traffic light. Ke kanan? Kanan. Ke kiri? Kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan, 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 kiri. Cikgu! Mira ada masalah ke? Saya tak jumpa jalan ni, cikgu. Mira nak ke mana sebenarnya ni? Dekat peta ni kata kena ke kanan. Okey. Tapi dekat kanan ni mana ada laluan, cikgu? Mana ada jalan? Mira sebenarnya nak ke mana? Ke kanan ke kiri, cikgu? Ke kanan ke kiri? Saya... Ni betul lah ni. Tapi tak ada laluan. Tak ada laluan ke? Saya yang tak reti tengok peta, cikgu. Rosak ni Mira. Patutlah, cikgu. Saya rasa kalau ke kanan betul lah. Mira nak ke mana tu? Saya nak ke kanan tadi, cikgu. Okey. Kalau ke kanan betul ada jalan. Maksudnya simbol ataupun lambang ni yang rosak, cikgu. Tapi Mira tahu tak? Isyarat ni sebenarnya sangat penting untuk kita. Kenapa, cikgu? Sebab kalau tersalah, kita akan sesat. Ya. Okay. Macam saya dah sesat tadi, cikgu. Macam itulah sesatnya. Jadi kita nak sampaikan, nak ajarkan kepada murid-murid tentang kepentingan dan juga apakah bentuk arah dan juga kedudukan.
Sebab nampak macam remeh je, tapi sangat penting. Kalau tak jadi macam Mira tadi sesat. Ya, Okey. walaupun dia hanya ke kanan atau ke kiri saja cikgu. Walaupun ke kanan. Tapi nasib baik dia boleh ke kiri dan ke kanan. Kalau dia arah ke atas, alamak. Mira kena terbang lah jawabnya. Okey. Okey, cikgu. Alright, jom kita tunjukkan kepada Mira. Okey. Kita nak buat aktiviti. Menarik aktiviti ni, Mira. Wah, aktiviti apa tu cikgu? So, cikgu ada satu kotak ajaib dan juga satu kerusi. Okay. Ada kerusi. Okey. Saya tolong apa yang cikgu. kita nak buat dengan kerusi ialah kita nak ajar tentang kedudukan sesuatu objek. Agak-agak Mira, apa dalam kotak ni? Okey, dalam kotak ni cikgu, saya rasa mesti ada kunci kereta. Kunci kereta, Pen pen. ataupun mungkin marker, pensel. Okey, jom kita lihat. Okey. Kunci kereta jawapan Mira yang tadi. Kunci kereta Sebenarnya, saya. Ada kereta betul. Oh, Kereta. ada kereta. Truk, bomba. Okey. Sekarang ni Mira kena bagi tahu saya kedudukan kereta ini. Kalau saya letak di atas ni, kalau saya letak di sini, dia berada di mana? Dia berada di mana? Dia berada di atas kerusi. Di atas. Betul. Di Okey. atas. Saya nak minta Mira gerakkan objek tersebut atau kereta tersebut di bawah. Di bawah. Di bawah kerusi. Di bawah kerusi. Macam ni cikgu. Di bawah kerusi. Betul. Okey, saya nak Mira letakkan dia Okey. di dalam pula. Di dalam kotak. Di dalam kotak. Di dalam kotak. Okey. Saya letakkan di sini. Betul. Okey, kemudian kita nak tunjukkan kotak ni pula. Okey. Sekarang saya nak Mira gerakkan kereta tu di tepi kotak. Di tepi kotak. Baiklah. Di tepi kotak. Di tepi sini macam ni kan cikgu? Di tepi kotak. Okey. Okey. Kita dah belajar kedudukan atas, Bawah. Tepi. Dalam. Okey, sekarang kita nak lihat macam mana Mira boleh ubah kedudukan daripada tepi ke hadapan. Hadapan kotak. Ke hadapan. Okey. Ning. Okey cikgu. Okey, betul. Dan kemudian di belakang kotak. Di belakang kotak Salah jalan. Reverse. Ding. Okey, dah masuk dah ni di belakang kotak. Di belakang kotak. So, kita dah belajar tentang bahagian atas, bawah, dalam, tepi, depan dan belakang. Okey, sekarang kita nak tahu pula kanan dan kiri. Okey, sekarang cikgu nak Mira berada dalam satu keadaan yang sesuai. Baik. Okey, cikgu nak Mira bergerak ke kanan. Ke kanan. Okey, bagus. Kemudian bergerak ke kiri. Ke kiri. Okey. Okey, bergerak ke hadapan. Ke hadapan. Ke belakang. Ke belakang. Pandailah Mira. Wah, cikgu. Okey, itu antara arah dan juga kedudukan yang kita perlu faham. Sebab kadang-kadang bila tersalah arahan, tersalah kedudukan, kita boleh jadi sesat macam tadi. Okey, itu kepentingannya kena faham itu cikgu. Kepentingannya. Okey, tapi kita nak redakan sedikit kita punya kepenatan sebab tersesat tadi. Cikgu nak ajak Mira untuk buat satu aktiviti yang sangat mudah dan menarik. Jadi murid-murid di rumah pun boleh sediakan pensel, kemudian crayon ataupun color, dan yang paling penting mesti ada kertas lukisan. Wah, menarik ni nak lukis ni. Nak melukis apa Jadi agak-agaknya cikgu? cikgu hadiahkan Mira dengan satu kit. Okey, dalam tu ada Mira boleh tengok. Saya tengok ya cikgu. Okey. Jadi apa yang kita nak buat ialah aktiviti melukis kenderaan. Comel tak? Comel cikgu. Kereta cikgu warna dah, merah. Warna merah, kereta yang sama dengan macam yang Mira pakai tadi kan? Ya. Yang Mira gunakan. Okey. Yang ini warna biru. Okey. Boleh lihat. Yang ni cikgu pun dah siapkan dari rumah. Dan ada satu yang ni belum diwarnakan. Okey. Jadi ada macam-macam rekaan, ada macam-macam warna yang kita boleh buat. Hasilkanlah. Okey. Jadi cikgu nak minta Mira lukis sama-sama dengan cikgu. Boleh cikgu. Okey.
Okey, cikgu, terima kasih. Mira. Saya lukiskan. Okey, mula-mula sekali kita ambil marker. Marker pen. Marker pen. Saya suka guna marker sebab warna dia terang. Okey. Yang pertama sekali, Mira, kita lukiskan 2 bentuk bulatan. 2 bentuk bulatan. Okey, cikgu. Okey. Sebagai Baik. tayar. Tayar. Okey, sebelahnya satu lagi tayar. Satu lagi. Baik. Okey. Okay, kita dah ada Kemudian, 2 bentuk tayar. bulatan untuk tayar. Dan sekarang kita nak jadikan dia macam donat. Okey. Okey, tambah lagi satu bulatan kecil. Satu lagi bulatan kecil. Okey. Baik. Teruskan lagi. So kita ada 2 donat. 2 donat. Okey, lepas tu kita buat garisan di tengahnya. Garisan di tengah. Okey, sambung sikit di kiri dan di kanan. Baik. Nampak macam cermin mata? Cermin mata, betul. Okey. Kemudian kita buat satu garis lurus daripada kiri ke kanan. Okey. 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 Kita sambungkan Sambung dia. atas ke bawah pula. Kita dah belajar tadi kan, kiri ke kanan, atas ke bawah. Betul. Okey, sekarang kita nak buat bahagian bumbung. Okey, Mira nak buat melengkung boleh, segi 4 pun boleh. Okey. Okey. Jadi kita nak buat bumbung, cikgu ajar yang segi 4. Segi 4, cikgu. Okey, Okey. Mira punya pun segi 4 lah. Saya buat segi 4 juga, cikgu. Okey. Kemudian kita gariskan daripada atas sampai ke bawah. Okey, yang ini untuk membezakan penumpang dan juga pemandu. Okey. Dah jadi kereta kita. Yeay. Okey, sekarang kita nak Cikgu, warnakan. saya letak exhaust sikitlah dekat belakang, cikgu. Nak letak keluarkan asap letak sikit. lampu. Saya letak asap. Okey. Tu asap saya. Ni lampu. Okey, kemudian pemegang untuk buka kereta. Okey. Lepas tu kalau nak tambah hiasan pun boleh. Okey. Contohnya nak letak awan. Wah. Letak awan. Baik. Lepas tu nak tambah Pokok-pokok. pokok boleh. Okey, cikgu nak tambah pokok lah kat tepi ni. Ni saya punya burung kat sini. Wow, cantiknya. Di atas jalan raya. Okey, tepi ni pun cikgu nak letak pokok juga. Okey. Wah, cantiknya cikgu punya. Saya ada pokok. Boleh tambah batu. Ada batu. Okey. Saya nak tunjuk saya punya hasil macam mana, cikgu. Okey. Ini saya punya hasil kenderaan saya. Macam ni. Wah, cantik hasil Mira. Okey, yang ni Cikgu Alfian punya. Cikgu tambah. Wah, cikgu punya siap ada pelangi lah. Siap ada pelangi. Cantiknya. Okey, cikgu, kita dah buat dah lukisan. Lepas ni kita nak tambah lagi meriah lagi, nak letak warna kita pula, boleh cikgu. warnakan. Betul. Kalau macam tu, cikgu, kita biarkan murid-murid cari pensel warna mereka terlebih dahulu. Kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Macam biasa, cikgu. Waspada budaya kita. Tahukah murid-murid? Hon kenderaan bertujuan untuk memberi amaran atau peringatan terhadap sesuatu keadaan yang tidak selamat atau bahaya. KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Saya dah ready dalam kereta merah saya dan siap berhelmet juga ni, cikgu. Walaupun ini sebenarnya untuk basikal. Okey, cikgu. Apa aktiviti kita seterusnya cikgu nak lakukan? Okey, kita dah belajar macam-macam hari ini. Kita dah lihat tentang papan tanda keselamatan jalan raya. Kita dah belajar tentang arah dan kedudukan. Kemudian kita dah buat kereta dan sebagainya. Jadi cikgu nak uji pengetahuan Mira sebelum benarkan Mira berada di jalan raya. Boleh, cikgu. Okey. Cikgu nak bagi 2 soalan. Kalau Mira dapat jawab 2 soalan yang cikgu bagi, baru Mira boleh cikgu lepaskan untuk memandu kereta. Okey, boleh. Nampak dah lengkap dah. Dah macam pelumba kereta.
Okey, Mira. Di atas meja ni ada 3 emoji. Ada merah, hijau dan kuning. Okey. Soalan ni Mira perlu jawab dengan hanya mengangkat sahaja blok ni. Okey. So kalau merah maksudnya salah. Kalau hijau maksudnya betul. Kalau kuning maksudnya tak pasti. Okey, soalan pertama. Lampu isyarat ada 3 warna. 3 warna. Betul, cikgu? Ya, betul. Betul. Okey. Okey. Soalan kedua. Soalan kedua. Okey, cikgu nak tanya Mira, kalau apa tu, cikgu? Kalau di sekolah kita perlu memandu laju ataupun ikut arahan papan tanda isyarat? Wah, ini ada 2 soalan Ada 2 soalan. Okey. Soalan pertama dulu. Bawa laju, cikgu. Okey. Kalau bawa laju. Perlu pandu laju ke? Perlu pandu laju atau tak? Tak perlu, cikgu. Tak boleh laju. Okey, yang kedua tadi. Berapa had laju dia? Had laju ni jawab je. Okey, had laju dia ialah 30 km per jam. Betul. Okey. So, alright. Rasanya sebelum kita tamatkan sesi kita hari ini, okey, murid-murid, di skrin nanti murid-murid akan kita akan paparkan QR code untuk murid-murid menjawab aktiviti pengukuhan. Okey. Dan untuk guru-guru dan juga untuk panduan ibu bapa, ada disediakan buku panduan pendidikan keselamatan jalan raya prasekolah. Okey, modul ini boleh dimuat turun di www.pkjr.gov.my. Ya, betul tu. Okey, tak apa, jangan risau. Kita ada saran ulangan untuk mereka scan sahaja QR code tu nanti. Okey, cikgu, kita dah di hujung siaran, cikgu. Jadi, saya pun tak sabar nak bawa kereta saya dan kita pun tak akan tinggalkan mereka begitu saja kerana kita akan menyanyi bersama-sama di penghujung ini, cikgu. Jadi, cikgu dah bersedia dengan cikgu punya gitar. Saya pun dah bersedia. Terima kasih kepada Cikgu Alfian atas perkongsian ilmu hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Bye. Assalamualaikum. Mira, waspada budaya kita. Jom kita nyanyi. Dengarkanlah pesanan, berhati-hati ketika melintas. Rakan-rakan, dengarkanlah pesanan, berhati-hati ketika melintas. Pandang kanan, kiri juga ke kanan. Jika selamat, barulah merentas. Rakan-rakan, hai dengarlah pesanan. Di mana juga patuhi arahan. Rakan-rakan, hai dengarlah pesanan. Di mana juga patuhi. Didik TV KPM